لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا ونعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء بذنبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Bermalam di antara Uhud dan Madinah. Situ Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, malam ni tuan-tuan puan sekalian kita dapat bertemu bagi meneruskan pengajian kitab kita Sirah An-Nabawiyah. Ya, Sirah An-Nabawiyah pada membicarakan perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau ditanya orang kenapa kita belajar sirah dan apakah istimewaan ataupun apakah keistimewaan Sirah An-Nabawiyah ini, ya, sekurang-kurangnya ya ada 5 perkara yang kita kena tahu. Pertama, sejarah, ya, sejarah yang paling tepat dalam sejarah para rasul dan orang-orang yang lain. Ya, kita di sana ada sejarah Nabi Musa, sejarah Nabi Isa alaihi salam. Di sana banyak sejarah-sejarah, sirah-sirah para salafus salih, orang-orang alim, ya. Ataupun kita naik atas lagi sahabat tabi'in, nabi-nabi, al-anbiya war rasul. Sirah nabi lah yang paling tepat sekali, ya, dalam sejarah ataupun sirah yang telah dicatatkan. Satu. Yang kedua, sejarah yang paling jelas, perjalanan ceritanya jelas, kehidupannya daripada kanak-kanak, daripada perkahwinan ayah Nabi, ya, Abdullah dan juga Siti Aminah. Berapa bulan Nabi dalam kandungan ibunya, ayahnya meninggal, ya, kemudian lahirlah Nabi ke dunia. Lepas beberapa tempoh, ya, ya, nanti ya. Nak bagus soalan. Baik, tuan-tuan sekalian, yang paling tepat, ya, Nabi SAW daripada awal kecil, daripada Siti Aminah, Aisyah, Siti Aminah, Abdullah, ya, pasangan ni, Nabi dalam kandungan diceritakan. Kemudian sehinggalah Nabi kita SAW dilahirkan dalam keadaan yatim. Kemudian lahirlah Nabi ke dunia, membesarlah Nabi SAW dalam keadaan semuanya diberitahu, dicatatkan sekian-sekian pada umur sekian-sekian, umur sekian-sekian, sehinggalah Nabi membesar, sehinggalah Nabi dilantik menjadi Rasul. Nabi bertahanus, ya, di gua Hira, menerima wahyu 13 tahun plus 10 tahun Mekah Madinah. Begitulah, ya, sampai sempurnanya Islam. Ya, tuan-tuan, kalau nak dibandingkan dengan cerita nabi-nabi yang lain, cerita para salafus soleh yang lain, orang-orang lain, cerita Nabi lah yang paling jelas sekali perjalanannya. 2. Yang ketiga, sirah yang menceritakan kelayakan Rasulullah SAW menjadi pemimpin, contoh suri teladan. Kita nak ambil contoh apa? Dalam bab kepimpinan, Nabi sebagai contoh. Bab kepimpinan, menjadi pemimpin masyarakat, menjadi ketua negara, menjadi ketua keluarga, ya, menjadi contoh kepada jiran tetangga, menjadi panglima perang, ya, menjadi ikon dalam masyarakat, bahkan yang tak boleh dinafikan oleh golongan-golongan yang bukan Islam di luar sana, bahawa Nabi Muhammad adalah tokoh yang berpengaruh, yang telah direkodkan oleh, ya, 100, ya, penama individu yang sangat berpengaruh di dunia ni. Mereka tak boleh bohong bahawa Nabi Muhammad SAW antara yang ditonjolkan. Bukan orang Islam yang tonjolkan,
dalam buku itu ditonjolkan oleh orang bukan Islam sendiri. Maknanya apa? Maknanya mereka tak boleh tipu diri mereka bahawa Nabi Muhammad ya sebagai contoh suri teladan. Kemudian sirahnya yang mencangkupi semua aspek kemanusiaan, sirahnya sendiri yang menunjukkan bukti hakikat kebenaran kenabian dan risalah yang dibawa. Sebagai bapa, sebagai suami, sebagai ya guru, sebagai ahli politik, sebagai pemimpin negara dan macam-macam lagi lah. Ya, maka bila Allah Taala sebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ya, demi sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasul SAW ada suatu contoh suri teladan yang terbaik bagi mereka-mereka yang mengharapkan Allah, bagi mereka-mereka yang mengharapkan hari akhirat, dan mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sebanyak-banyaknya. Ya. Dari mana ni? Ketari, masya-Allah, ahlan wa sahlan. Ya. You nama apa? You nama apa? Nama apa? Muhammad? Muhammad Azam. Masya-Allah, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Sekarang sudah baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang ada nampak? Alhamdulillah. Betul. Kita kena takut Allah sajalah. Ya. Alhamdulillah. Saya doakan semoga Muhammad Azam akan terus istiqamah. Ya. 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 Nanti lepas kuliah jumpa saya. Lepas kuliah ni, lepas sembahyang Isyak jumpa saya. Bulan depan mau kahwin? Good job. Okey. Nanti lepas kuliah jumpa saya. Ya. Okey. Terima kasih. Nanti jumpa saya. Okey. Setengah jam Nanti solat Isyak, lepas Isyak jumpa saya. Baik. Baik tuan-tuan sekalian, alhamdulillah ya. Malam ni kita sambung. Jadi bila ditanya orang kenapa kita belajar sirah An-Nabawiyah, sirah ni sirah Nabi. Ya, sejarah hidup pun kita ada orang dibukukan, diceritakan. Sejarah ayah kita seronok cerita kat orang. Kita cerita zaman silam kita waktu kanak-kanak dulu, waktu zaman tuan-tuan yang pernah sempat zaman sebelum merdeka, zaman kita dijajah, zaman-zaman itu. Saya ingatlah, tuan-tuan seronok cerita benda tu. Dan benda setengah orang dia sampai buat buku. Ya, tuan-tuan kenapa tuan? Kerana ada nostalgia yang sangat penting dalam hidup kita. Ya, waktu kita susah, waktu kita semua dia terngiang-ngiang. Tuan-tuan, sirah ini menceritakan Nabi kita. Lebih-lebih lagi lah kita kena kaji, bahkan di sana dijanjikan pahala. Ya, kenapa? Kerana bila kita belajar sirah Nabi ini, kita bukan bicara orang lain, kita bukan bicara siapa-siapa, tetapi kita bicara Nabi kita Muhammad SAW. Bercakap tentang dia. Ini dipanggil apa? Dia panggil suatu bentuk terjemahan sayang, rindu, cinta, kasih kita kepada Nabi SAW. Maka kita pun belajarlah sirah Nabi. Ya, kita tengok perjalanan hidup Nabi dulu macam mana. Ya, supaya ada benda yang memang kita boleh jadikan panduan dalam hidup kita. Kita pakat-pakat turut, kita pakat-pakat tengok.
Baik, kita dah masuk kepada topik masih lagi dalam perbincangan peperangan Uhud. Ya, Nabi ajar kepada kita, ya, dalam waktu perang, ya, ada Nabi sebut dalam hadis secara umumnya, Nabi kata man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang nak kebaikan dunia, dia kena ada ilmu. Siapa yang nak kebaikan akhirat, dia kena ada ilmu. Tuan-tuan, kalau nak kebaikan dunia dan akhirat, faman aradahuma ma'an, faman aradahuma ma'an, Nabi kata siapa-siapa yang nak kebaikan dunia dan akhirat, fa'alaihima bil ilm, hendaklah dia juga ada ilmu. Maka tuan-tuan sekalian, ya, kita ibadat, saya sebut pada pertemuan yang sebelum-sebelum ini, ibadat yang kita buat dalam hidup kita ni tuan-tuan, kita minta banyak perkara pada Allah. Kita minta apa? Kalau saya tanya tuan-tuan, ya, okey tuan-tuan, dalam hidup ni tuan-tuan nak minta apa pada Allah? Tuan-tuan akan minta apa? Murah rezeki, sihat tubuh badan, anak yang soleh solehah. Ramai orang akan jawab benda yang itulah, nak nanti kerjanya baik, ya, kemudian jadi kaya, kalau orang lelaki pula dia nak mungkin isteri lebih pada seorang, kan? Mungkinlah, mungkin ke sini tak nak kan, cuma tak berani, tu bab lain lah, ya. Okey tuan-tuan, ini dia panggil benda yang kita nak. Tapi tuan-tuan jangan lupa, ada dua perkara yang Nabi suruh kita minta straight to the point. Apa dia tuan-tuan? Kita kena minta redha Allah dan syurganya. Tak ramai orang jawab kalau ditanya, kan, kita biasa tanya anak murid, okey, kalau awak diberi peluang untuk minta pada Allah, apa awak nak minta? Dia tak minta benda yang saya sebut redha Allah, syurga, dia tak minta. Ya, dia minta benda hak saya sebut tadi lah. Ya, nak jadi, nak kerja, nak pendapatan, nak baik, makan, nak yang lain-lain. Tuan-tuan, kita boleh minta semua yang lain ini, tapi jangan kita lupa dua perkara. Kita minta redha Allah dan juga syurganya. Yang kedua, kita juga disuruh minta dua perkara, dijauhkan dua perkara. Pertama ialah kemurkaan Allah. Tuan, ya, murka Allah. Syurga redha Allah lawannya murka. Lawan redha ni murka. Kita kena minta berlindung daripada Allah, minta dijauhkan daripada Allah murka kita. Satu. Yang kedua ialah neraka Allah. Kena minta. Itu yang doa yang selalu kita baca, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku minta redha kamu dan syurga kamu, dan aku minta berlindung daripada murka kamu dan neraka kamu. Redha lawannya ialah murka, syurga lawannya ialah neraka. Hak ni tak ramai orang minta, dan ramai di kalangan umat manusia yang alpa nak minta benda ni. Jadi saya nak sebut tuan-tuan, dalam banyak-banyak benda kita minta, jangan kita lupa minta dua perkara ini. Ya, dua perkara, redha Allah dan syurganya, dan mintalah dijauhkan daripada murka Allah dan juga nerakanya. Ulama bincang bab ikhlas. Ya, ikhlas dalam beribadah. Ni pun termasuk dalam ikhlas lah ni. Ini pun termasuk dalam kategori ikhlas, dan dia tak salah pun kita minta. Ya, yang salahnya ialah kalau kita beribadat tujuannya tujuan dunia, itu salah. Kenapa solat duha? Solat duha pasal nak kaya. Kenapa duk istiqamah baca Waqiah ni? Sebab surah Waqiah ni dikatakan kenapa ni murah rezeki. Kenapa baca ayat 1000 dinar? Sebab nak jadi kaya. Ya, nanti dinar banyak di rumah, nanti kaya. Itu salah. Maksudnya kita beribadat itu dengan tujuan dunia, yang itu salah. Tapi kalau ibadat untuk yang saya sebut tadi, ya, dan kita menyedari, menginsafi bahawa kita ini hamba Allah, maka itulah yang sepatutnya. Tuan-tuan sekalian, ya, baik. Maka kita belajar sirah ni tidak ada tujuan dan maksud lain melainkan dia akhirnya dia bawa kita dekat dengan Tuhan. Kasih kita kepada Nabi, sayang kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yang Nabi datang membawa Islam, membawa iman. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, ya, bermalam di antara Uhud dan Madinah. Apabila malam menjelang, mereka mengerjakan solat maghrib dan isyak.
serta langsung bermalam di situ 50 orang yang dipilih untuk mengawal perkemahan dan sekitarnya. Muhammad bin Al-Maslama Al-Ansari, Wira Brigade Ka'ab bin Al-Ashraf, menjadi ketua pengawal, sementara Dakhan bin Abdul Qais diberi tanggungjawab khas untuk mengawal Nabi SAW. Pemberontakan Abdullah bin Ubay dan para pengikutnya. Abdullah bin Ubay bin Salul, kita sedia maklum siapa ni, ya, dia adalah presiden munafik, ya, pengasas kepada ajaran bermuka-muka. Zahirnya Islam, tapi batinnya memusuhi, membenci ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Ya, zahirnya Islam, pakaiannya Islam, pernah semayang belakang Nabi, Nabi buat masjid, dia pun nak buat masjid. Ya, sehingga Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim, ya, masjid yang dibuat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini sebagai masjid dirar. Walladzina attakhazu masjidan dirara wa kufra wa tafriqa bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasuluh, ya, au kama qala, ya, sadaqallahu azim. Allah sebut, dan mereka-mereka yang menjadikan, ya, masjid dirar sebagai tempat, ya. Tuan-tuan, kenapa Abdullah bin Ubay buat masjid ni? Sebab dia tengok Nabi buat masjid, dia pun buat masjid. Dia tengok Nabi buat masjid, orang suka masjid, orang datang masjid. Nabi jadikan masjid sebagai tempat perpaduan, tempat penyatuan. Ya, Nabi sampaikan Islam, Nabi sampaikan risalatut tauhid, Nabi bina sahabat-sahabat dengan masjid yang dibina. Ya. Lalu Abdullah bin Ubay dia buat masjid juga, tapi tujuannya tak betul. Walaupun zahirnya nampak baik buat masjid, kalau orang yang tak belajar, dia akan kata salah apa buat masjid, baguslah buat masjid. Tapi kalau orang yang belajar, yang memahami, salah buat masjid. Bahkan masjid yang dibina oleh Abdullah bin Ubay, lepas daripada itu Nabi arahkan runtuh, dimusnahkan masjid itu. Apa tujuan Abdullah bin Ubay buat masjid itu? Tujuannya ialah, ya, walladzina attakhazu masjidan dirara, masjid itu menimbulkan kemudaratan. Masjid Abdullah bin Ubay itu masjid mudarat dia panggil. Satu. Yang kedua, afriqah bainal mu'minin, masjid itu juga menjadi pusat pecah belah. Kalau kita belajar, kita barangkali kita buat masjid jadi pecah belah. Ya, Abdullah bin Ubay cerita tentang masjid yang dibuat oleh Abdullah bin Ubay yang kesatuan umat Islam, pecah belah di antara orang Islam. Bahkan ada lagi tujuan-tujuan yang dahsyat, tuan-tuan. Apa dia? Wa tafriqa bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulah. Masjid itu menjadi sebagai tempat rekrut, pusat latihan untuk mengkadirkan orang-orang yang akhirnya lawan Allah, lawan Rasul. Dahsyat, tuan-tuan. Nampak sepintas lalu buat masjid, kita kata salah apa buat masjid? Allah cerita dalam Quran, masjid yang dibuat oleh Abdullah bin Ubay itu ialah tempat pecah belah, pecah kesatuan umat Islam. Yang lebih ganah lagi ialah tempat rekrut, akhirnya dimelahirkan orang-orang yang lawan Allah, lawan Rasul. Maka diarahkan roboh masjid itu, ya, dimusnahkan masjid tersebut. Tuan-tuan, tu Abdullah bin Ubay semayang belakang Nabi, zahirnya Islam, ya, zahirnya nampak Islam Abdullah bin Ubay ni, ya, tetapi dia adalah musuh, ya, dalam selimut. Kalau istilah pepatah Melayu ni banyak ni, gunting dalam lipatan, musuh dalam selimut, talam dua muka, apa lagi, api dalam sekam. Dia menggambarkan apa? Menggambarkan dia musuh. Tuan-tuan bayang, dalam selimut, musuh dalam selimut. Kita duk ingatlah selimut, okey, rupanya musuh dalam selimut tu. Duri dalam daging, nampak okey tapi ada duri. Ya, talam dua muka, kok ni pun boleh, kok ni pun boleh. Ya, kanan pun dia sapu, kiri pun dia sapu. Ya, tu Abdullah bin Ubay. Ya. Pada keesokan harinya sebelum fajar menyingsing, Nabi SAW bergerak lagi, dan apabila tiba ke Ashwab, baginda menunaikan solat subuh. Di situ mereka sudah pun menghampiri musuh
malah dapat melihat antara satu sama lain. Dan mulalah Abdullah bin Ubay, seorang munafik, pemberontak menentang orang-orang Islam. Sepertiga anggota tentera berundur bersama Abdullah, boleh dikatakan seramai 300 orang pejuang yang mengikutnya. Katanya, kita tidak tahu mengapa kita membunuh, kita tidak tahu mengapa kita berbunuhan sesama sendiri. Dia mendakwa bahawa pengundurannya lain tidak bukan untuk menunjukkan bantahan terhadap pesuruh Allah kerana menolak pandangannya, tetapi menerima fikiran orang lain. Jahat, tuan-tuan. Nak bergerak pergi ke medan perang ni, Abdullah bin Ubay, ya, pergi bergerak, mengorak langkah ramai-ramai ni tengah-tengah perjalanan tu, ya. Hei tuan-tuan sekalian, siapa yang nak ikut saya, kita patah balik. 300 orang pusing balik ikut Abdullah bin Ubay. Ya, tuh. Tidak kita ketahui mengapa kita berbunuhan sesama sendiri, kata Abdullah bin Ubay. Dia mendakwa bahawa pengundurannya tidak lain tidak bukan untuk menunjukkan bantahan terhadap pesuruh Allah kerana menolak pandangannya, tetapi menerima fikiran orang lain. Kita dalam Islam ni, tuan-tuan, diajar, ya, semua orang boleh bagi pandangan. Antara adabnya, tuan-tuan, adab, di antara ketinggian adab kita ialah kita berlapang dada, ya, dalam perkara-perkara yang tidak menyalahi syariat. Perkara khilaf dalam mesyuarat, khilaf, ada yang setuju, ada yang tak setuju, itu biasa. Tetapi adabnya apa? Adabnya ialah bila kita dah buat keputusan, yang keluar tu ialah keputusan mesyuarat, dan keputusan itulah kena didokong oleh semua ahli mesyuarat. Dalam mesyuarat ada 15 orang bincang-bincang, bagi pandangan. Ya, kita nak buka pasar malam ke pasar tani yang bermula pada waktu pagi, contoh di satu taman ke apa kan, kita bincang. Okey, saya cadang pasar tani. Bahalah, kenapa pasar tani? Yang ni pula kata saya tak setuju pasar tani, saya setuju pasar malam. Kan beza tu siang dan malam. Bahalah, bagi pandangan, bagi apa semua. Okey, lepas tu dah, okey, sekarang ni dah ada dua pandangan, ada yang setuju pasar tani, ada yang setuju pasar malam. Maka kita undi. Okey, siapa yang setuju pasal tani angkat tangan. Siapa yang setuju pasal malam angkat tangan. Menanglah 8 orang yang setuju pasal tani, contoh. Ni saya nak sebut contoh ni, tuan-tuan. Okey, apa yang patut kita buat? Kita mesyuarat tadi cantik dah, tuan-tuan. Kita nak mesyuarat, kita ada 15 orang. Kita ni disebut sebagai jawatan kuasa kampung, contoh. Ya, kita mula mesyuarat, okey, kita mulakan dengan umul kitab, baca Fatihah lagi. Nak bercakap pula, bismillah walhamdulillah, saya ada pandangan. Begian. Hak ni pula bagi pandangan begian. Okey, kita undilah oleh kerana ada yang setuju, ada yang tak setuju. Hujah dua-dua kuat, hujah dua-dua betul. Okey, kita bincang. Ya. Undi. Menanglah yang 8 orang tadi yang bersetuju untuk buka pasar malam, contoh. Maka kita kena akur bahawa keputusan hari itu dimenangi oleh orang yang nak buka pasar malam. Maka kita kena sama-sama dokonglah. Tak bolehlah kita tak setuju tadi, keluar daripada mesyuarat, kita buat perangai. Ya, kita tubuh JKK lain pula. Macam tubuh parti baru lah. Sabarlah, pandangan kita tak diterima, biasalah. Kan? Duduk tak setuju, tak apa. Nabi ajar apa? Nabi ajar bila pandangan kita diterima, kita beristighfar pada Allah. Pandangan kita tak diterima, tak apa. Ya. Kita tak dibebankan, tak ada bebanan kepada kita, tidak. Tapi kalau pandangan kita diterima, tuan-tuan orang kena laksanakan. Dan adab kita pula, sepatutnya keputusan mesyuarat tu yang kita kena bawa keluar. Walaupun berat, kita terima, kita buatlah. Walaupun kita tak setuju, bila dah keputusan keluar, kita dokong sama-sama. Itu adab dalam mesyuarat. Ya, itu contoh. Demikianlah dalam perkara-perkara yang lain. Ya, kalau tidak, sebab tu siapa yang ajar semua benda ni, tuan-tuan? Islam ajar, Nabi ajar. Ya, wa amruhum syura bainahum. Maka kita pengusi mesyuarat pun kita kata, okey tuan-tuan, keputusan kita dah sepakat, semua kita kena dokonglah keputusan ni. Mungkin ada yang pandangannya diterima, ada yang tidak diterima, tapi bila dah ada keputusan, kita dokong sama-sama. Itu adab dan cara kita bermesyuarat. Apa yang berlaku ni, Abdullah bin Ubay, Nabi dah bagi pandangan, buka mesyuarat, Nabi buat keputusan, pergi perang, kita mara, kita pergi, kita mengorak langkah, menyusun strategi.
dalam perjalanan dia patah balik, hasut pula orang lain supaya patah balik. Ada pula hak terpengaruh, tuan-tuan. Akhirnya ni yang kita kata khianat. Maka munafik ini, ya, dia ajak apa semua patah balik, kita tak payah ikutlah. Sebenarnya bukan alasan itu yang menyebabkan pengunduran orang-orangnya. Sekiranya Nabi SAW menolak pandangannya seperti yang didakwa si munafik itu, Abdullah bin Ubay, adalah tidak munasabah baginya menyertai tentera Nabi. Sebab apa? Sebab yang nak diperangi itu ialah orang yang seperti dia. Maka dia kata apa? Tak wajarlah kita perang sama sendiri. Sebab apa? Sebab Islam, Nabi dan umat Islam pergi nak perang ni ialah orang yang memusuhi Allah, orang yang memusuhi Nabi. Maka munafik ni merasakan, ni geng kita juga ni, ya. Maka dia pemain peranan kat situ. Tu sebenarnya Nabi SAW, kalau begitu alasannya, sejak awal lagi dia boleh menolak daripada menyertai baginda. Tujuan sebenar pemberontakan ini dengan menarik keluar orang-orangnya pada peringkat paling kritikal, ianya untuk menimbulkan kekeliruan dan kebingungan minda di kalangan tentera Islam yang sudah pun dapat melihat dan mendengar musuh dari jarak dekat. Tetapi Abdullah ingin melihat perselisihan jadi di antara anggota tentera Islam seperti yang berlaku pada mereka sendiri. Mereka ingin melemahkan semangat dan moral tinggi orang-orang beriman. Itu tujuan dia. Ya. Wujud tak zaman kita lah ni? Wujud tak orang-orang yang watak-watak seperti ini dalam kelompok-kelompok kita? Ya. Ya, bila kita baca sirah, ni lah watak-watak ni lah yang dicontohi oleh segelintir manusia, ya, yang jauh, ya, kita sebut pegangannya kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Mereka ingin melemahkan semangat dan moral tinggi orang-orang beriman. Untuk tujuan itu mereka segera mendesak pada pandangan mereka agar mempercepatkan keretakan sekaligus boleh mengakibatkan kematian Muhammad. Para sahabat setia dan seluruh umat Islam, kaedah ini akan membuka jalan baginya menuntut semua kepimpinan tertinggi yang telah hilang semenjak kemunculan Islam di Madinah Al-Munawwarah. Tanpa prihatin Allah, rancangan si munafik mungkin boleh berjaya. Maknanya tanpa pemerhatian, tanpa, ya, kita sebut pertolongan Allah, ya, mungkin rancangan munafik ini boleh berjaya. Tetapi Allah tidak membiarkan nabinya, Allah tidak membiarkan kekasihnya. Allah, ya, orang yang berjuang meninggikan kalimah Allah, Allah tak akan biarkan dia. Takkanlah dia berjuang, Nabi, para sahabat yang berjuang meninggikan kalimah Allah, Allah nak sia-siakan hidupnya. Maka demikianlah keyakinan yang kena ada pada orang yang berjuang Islam ini, bahawa apa yang kita nak bawa, apa yang kita perjuangkan ni Islam. Islam ni agama siapa? Bukan agama siapa-siapa. Dia adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang jadikan ia. Allah lah yang akan memeliharakan ia. Ya, orang-orang penganut-penganutnya, orang yang berpegang teguh dengan ajarannya. Tanpa, ya, pertolongan Allah, serancangan si munafik mungkin boleh berjaya. Banu Harisah Al-Aus dan juga Bani Salamah Al-Khazraj hampir terpesona dengan perilaku si munafik itu. Kedua-dua mereka terpukau kerana terkeliru, bahkan mereka hampir mula menarik diri. Tetapi dengan kehendak Allah, mereka terselamat daripada keaiban itu. Allah berfirman mengenai gelagat mereka, idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Firman Allah, ingatlah ketika dua puak dari kamu pada hari peperangan Uhud. Allah turunkan ayat cerita perangai Abdullah bin Ubay ni sehingga membentuk satu puak lagi. Ya, idhammat ta'ifatan, ta'ifatun satu kelompok, ta'ifatani dua kelompok. Satu kelompok Muhammad, satu lagi kelompok Abdullah bin Ubay. Allah sebut, dan ingatlah ketika puak dari kamu pada hari peperangan Uhud itu merasa lemah semangat untuk meneruskan perjuangan kerana takut, padahal Allah pembantu dan pelindung mereka. Dan jika sudah demikian, kepada Allah sahajalah hendaklah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Surah Ali Imran ayat 122. Abdullah bin Haram, bapa kepada Jahir bin Abdullah, cuba menyekat mereka daripada berundur. Dia mengingatkan si munafik akan tanggungjawab di saat genting
dan keadaan yang aneh, tetapi tidak berhasil. Dia ikut mereka, menegur, mendesak mereka agar kembali, sambil berkata, marilah berjuang ke jalan Allah, atau sekurang-kurangnya jadi pertahanan. Jangan bunuh. Ada orang pertahan. Ujar mereka, kalau kami tahu bahawa kamu akan benar-benar nak berlawan, kami tak akan balik. Apabila kecewa dengan kata-kata itu, dia menyeru, hendaknya Allah menyingkirkan kalian. Anda ialah musuh Allah. Allah pasti prihatin Rasulnya. Maknanya Allah pastilah akan menolong Rasulnya. Firman Allah Ta'ala tentang munafik ini, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ. Firman Allah, dan juga dengan tujuan ia hendak mendahirkan dengan nyata akan orang-orang munafik yang dikatakan mereka, marilah berperang kepada jalan Allah untuk mereka membela Islam. Allah rakam pula kata-kata Abdullah bin Haram ini, kata-kata sahabat ni. Allah cerita balik ni, berlaku ni. Waqila lahum, dikatakan kepada mereka, ta'alau qatilu fi sabilillahi aw idfa'u. Mari kita perang di jalan Allah, ataupun kalian jadi pertahanan. Maksudnya bukan berundur, tunggu sini, kalau musuh mari tolong jadi pertahanan lah. Ni disebut kepada orang-orang munafik. Apa kata orang munafik? Qalu, kata mereka, lau na'lamu qitalan lattaba'nakum. Kata mereka, kalaulah kami faham ada peperangan, dengan sebenar-benar peperangan ni, tentulah kami mengikut kamu, yakni turut berperang. Munafik kan? Dia bermuka-muka, dia buat olok-olok, dia buat main-main. Dia kata apa? Lau na'lamu qitalan lattaba'nakum. Kalau betul-betul nak pergi perang ni, kami ikut kamu. Kalau betul-betul nak pergi perang, tu bahasa lah. Mereka ketika mengeluarkan perkataan itu lebih dekat kepada kufur dari dekatnya kepada iman. Waktu si munafik ini, Abdullah bin Ubay and the team, waktu dia bercakap, lau na'lamu, kalau kami tahu, qitalan lattaba'nakum, waktu itu hum, Allah rakam dalam Quran ni, hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhumul lil iman. Waktu mereka cakap itu, mereka cenderung kepada kufur, bukan cenderung kepada iman. Tu munafik waktu bercakap tu. Kalau nak pergi, macam orang Semang pandai apa, waktu apa, waktu apa, macam satu orang diceritakanlah, waktu dipanjat pokok kelapa tinggi kan, tiba-tiba ribut datang. Dia pula duduk atas pokok tinggi ni, pokok kelapa. Ribut mari, pokok bergoyang begitu. Masa tu tuan-tuan, masa tu dia kata apa? Kalau boleh turun, lembu juga sembelih. Masa duduk atas. Lepas tu pokok goyang kuat, dia pun pejam mata turun sikit, dapat turun dalam 5 kaki. Dia tengok semakin rendah. Dia kata kalau selamat, kalau turun, kambing juga sembelih. Pokok mari ribut, kuat angin ribut dia kan, pegang kuat takut ni. Turun lagi 5 kaki, dia tengok kau rendah, kalau selamat juga turun, ayam juga sembelih. Hak tadi lembu, lepas tu turun kau nampak kau rendah, kambing, lepas tu ayam. Turun sikit lagi, dia tengok-tengok dalam 10 kaki nak turun bawah. Dia kata kalau turun juga bawah, selamat kalau telur ayam juga goreng. Lah kali 5 kaki dia terjun bawah, tengok tak ada apa-apa, dia kata. Jadi tak ada apa-apa, selamat juga, dia kata. Lepas tu saya memang pandai. Dia kata, aku masa angin datang tu, dia ada kaedah cara pegang apa semua. Betul lah, saya memang pandai. Waktu kita tengok dia takut tadi ni, kita tahulah macam mana. Tapi begitulah, orang-orang munafik ni, dia kata, dia buat main-main. Dia kata kalau aku tahu nak pergi perang sungguh, kami pergi perang.
Ya, tapi waktu dia bercakap itu hatinya Allah yang tahu, dan Allah menzahirkan ya melalui firman-Nya bahawa mereka cenderung kepada kekufuran berbanding dengan keimanan. Yaqulun ma laysa fi qulubihim. Mereka bercakap dengan mulut, mereka bercakap bertutur mereka dengan mulut mereka apa yang tidak ada dalam hati mereka. Dia bercakap daripada mulut, bukan daripada hati. Hatinya kufur, mulutnya Islam, mulutnya beriman, mulutnya puji, hatinya lawan. Ya, mulutnya bagus, puji depan ni bagus, baru dia ni bagus. Keknya tu tak ada benda lah tuan. Ya, dia nak syarah hatinya tu, hati dia, oh tak boleh terima, tak boleh. Ya, tu. Sepatutnya kita diajar zahiru wa batinuh. Ya, zahiran wa batinan. Ya, zahir dan batin. Tetapi munafik ini yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, tidak seperti hati mereka. Wallahu a'lamu bima yaktubun, dan ingatlah Allah Taala mengetahui akan apa yang mereka sembunyikan. Yang keseterusnya peringatan kepada tentera Islam ketika bergerak ke Uhud. Dalam memberi ingatan kepada para pejuang, pesuruh Allah SAW bergerak menuju ke arah musuh selepas pemberontakan dan pengunduran puak munafik. Bilangan anggota askar Islam kurang menjadi seramai 700 orang saja daripada 1000 tuan-tuan. Lah kali tinggal 700 orang, sebab 700 orang saja dah diajak ya berpaling tadah, tinggalkan medan perang. 300 orang, ya, asalnya 1000 lebih. Perkemahan orang-orang kafir pada satu tempat di mana kebanyakan laluan ke Uhud hampir semua disekat mereka. Bersabda pesuruh Allah Nabi kita kepada orang-orang beriman, mana satu antara kamu boleh memandu kita ke tempat orang itu, yakni orang-orang musyrik, dengan melalui jalan rentas sampai ke Uhud dan tidak dipintas mereka. Berkata Abu Khaythama, wahai Rasulullah, akulah orang yang tuan hamba cari, aku tahu, kata dia. Kemudian dia memilih satu jalan pintas menuju ke Uhud dengan melewati Harrah Bani Harisah dan ladang-ladang mereka, serta meninggalkan tentera musyrik ke sebelah barat. Dalam perjalanan mereka melewati Haid, yakni padang. Haid padang. Marba bin Qaizi, seorang munafik buta. Apabila Marba merasai bahawa itu adalah tentera Nabi, dia mula melempar tanah ke muka mereka. Justru mereka menerkam hendak membunuhnya, tetapi Nabi bersabda, jangan bunuh dia, dia buta mata dan hati. Tengok Islam tuan-tuan, peperangan wahanya kalau kita lah, ya, tapi Islam mari ajar, tengok dia buta, jangan bunuh dia. Buta mata, buta hati, Nabi kata. Sebab tu dalam peperangan Islam, sebab tu saya katakan tuan-tuan, perang ni bukan matlamat Islam. Matlamat Islam ialah dakwah itu. Perang ini dia salah satu bentuk dakwah yang akhir sekali bila kita diancam, kita ditentang, ya. Islam mengutamakan damai, penerangan, dakwah, menyampaikan, menerangkan, ya. Tapi bila dah kita diancam sampai tahap kita nak diancam, nyawa kita nak diancam, Nabi nak dibunuh, Islam nak diancam, maka perang. Itu pun tuan-tuan, dalam peperangan yang Islam anjurkan, orang tua tak boleh bunuh, budak-budak tak boleh bunuh, rumah ibadah jangan dimusnahkan, orang sakit bukan lawan kita, ya, tak boleh dibunuh. Tengok Nabi, ya, bila sahabat lagi tengok nak bunuh ni, rupanya dia buta. Nabi kata jangan. Dia buta mata dan buta hati. Tu pesuruh Nabi kita kata apa? Teruskan perjalanan, ya, meneruskan perjalanan mendaki menuruni lereng bukit Uhud sehingga ke sebuah cerun lembah. Baginda berkemah di situ bersama para askarnya dengan menghadap ke Madinah, sementara belakang mereka menghadap ke bukit bukau gunung Uhud. Lantaran tentera musuh merentang di tengah-tengah orang Islam di Madinah. Ya, rancangan pertahanan. Yang ni insya-Allah kita akan tengok nanti masuk Isyak. Okey, dah masuk Isyak. Nanti kita akan tengok rancangan pertahanan. Tuan-tuan, kita sedia maklum, perang Uhud ni asalnya Nabi punya pandangan perang di tengah bandar Madinah. Ya. Nabi buka, ada sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ini
yang kamu sebut perang di tengah bandar Madinah ni cadangan idea kamu ke, pandangan kamu atau wahyu? Sahabat yang bertanya ni nak tahu, kalau dia wahyu, sami'na wa ata'na. Kalau dia wahyu, kami dengar, kami patuh. Ya, tetapi kalau dia adalah strategi peperangan, saya ada pandangan lain. Ya, lalu Nabi buka pandangan. Sahabat ada bagi pandangan, kata ya Rasulullah, saya mencadangkan peperangan tidak berlaku di tengah kota Madinah, tetapi kita perang di pinggir kota Madinah, iaitulah di Uhud. Inilah tempat yang nak pergi perang. Ya, maka Nabi pun dengar, sahabat bagi reason apa, ya, alasan apa. Kalau perang di Madinah, dia memusnahkan tanam-tanaman kita, binatang-binatang ternakan, bangunan rumah kita, dia memusnahkan prasarana yang ada, infrastruktur yang ada di kota Madinah. Tetapi kalau perang berlaku di Uhud, dia tidak memusnahkan semua benda tadi ni. Maka Nabi pun bila tengok betul pandangan sahabat ni, Nabi pun bersetuju dengan pandangan itu. Maka barulah sahabat-sahabat, ya, mengorak langkah, menyusun strategi untuk pergi ke medan Uhud. Dan cerita ni, takat ni dah sampai di medan Uhud. Nanti kita akan tengok bagaimana perancangan, ya, pertahanan, perancangan peperangan yang berlaku, ya, di di Uhud itu, ya, insya-Allah, ya. Dan cerita ni lebih menarik tuan-tuan bagi tuan-tuan yang pernah pergi ke Madinah, ya, yang waktu umrah dulu kita pergi ziarah, dan antara tempat yang diziarahi, yang telah diziarahi ialah Ma'rakatul Uhud, ya, peperangan Uhud. Di sinilah, ya, jadi nak cerita tu nanti tuan-tuan akan lebih mudah nampak, ya, faham. Dan di sinilah Islam kalah, round pertama menang, round kedua kalah, ya. Dan kalah pula di tangan Khalid Al-Walid. Dan di sinilah pengajaran yang paling besar umat Islam kena belajar. Apabila tidak mendengar arahan, kepatuhan kepada arahan. Nabi kata 50 orang ni, kamu duduk di sini, jangan turun. Kamu tengok kami, biarlah apa juga keadaan pun, menang ke kalah, jangan turun. Ya, tetapi oleh kerana, ya, bila tengok round pertama ni umat Islam menang, nampak dah sahabat-sahabat lari pakat duk kumpul ghanimah ni, maka 50 orang tadi sudah sebahagian besarnya turun, ya, kerana merasakan kita sudah menang. Ya, Khalid Al-Walid yang begitu tangkah waktu itu sebelum dia masuk Islam, ya, dan Khalid Al-Walid last kali masuk Islam juga, ya, masuk Islam. Dan Islam kalah di Uhud tu, waktu itu dialah panglima perang. Dan hebatnya Khalid Al-Walid ni tuan-tuan, waktu dia masuk Islam, dalam siri peperangan lepas pada tu, Nabi letak dia sebagai panglima perang. Semua peperangan menang, tuan-tuan. Sehinggalah ada satu peperangan, bercakap-cakaplah di kalangan anak buah ini, kita nak pergi perang ni, siapa panglima kita? Ada yang kata Khalid Al-Walid. Oh, kalau Khalid menanglah kita. Kalau Khalid menanglah kita. Sebab Khalid Al-Walid ni, saya nak cerita tuan-tuan, dari sudut kecekapan, kehebatan dia menjadi panglima perang. Dan cerita ni kedengaran sampai kepada telinga Sayyidina Umar, ya. Lalu Sayyidina Umar mengambil ketetapan tukar panglima perang, ya, tukar, bergantilah daripada Khalid Al-Walid kepada sahabat yang lain, ya. Dan sahabat pergi perang macam biasa juga, dan ternyata menang juga. Maknanya bukan kerana Khalid, tetapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Sayyidina Umar nak membetulkan supaya sahabat-sahabat ni jangan, kalau bukan Khalid, kalah lah kita. Ni menang ke Khalid lah. Jadi kita pun kena faham, ya, hari ni pun kita kena faham, ya, dia bukan terletak pada batang tubuh individu, tetapi kemenangan mutlak itu ialah pada keizinan yang Allah Ta'ala izinkan. Kalau Allah izin, menang, ya. Cuma faktor-faktor tu ada, sikit sebanyak ada, ya, ketangkasan, kebijaksanaan, strategis, ya, yang diambil, kecekapan, kelajuan, semua tu diambil kira, kan. Strategi-strategi tu, al-asbab tu kita ambil, ya, al-akhzu bil asbab tu kita ambil, strategi berperancangan, ya, lepas tu pula bacaan-bacaannya tepat, investment yang kita buat sesuai dengan apa yang kita nak hasil daripada pelaburan yang dibuat. Tuan-tuan sekalian, sesi sekadar tu insya-Allah nanti kita akan tengok, ya, bagaimana strategisnya Nabi kita Muhammad SAW dalam menyusun atur siri-siri peperangan, ya, yang berlaku, yang Nabi lalui, yang kita boleh ambil pengajaran-pengajarannya, mudah-mudahan menjadi panduan untuk kita bersama insya-Allah. Tuan-tuan, macam biasa malam ni kita tak tabung belakang tu, ya, tabung ma'had,
tuan-tuan boleh salurkan nanti sumbangan ya dalam tabung untuk Ma'had Tahfidzul Quran Darul Abrar. Ya, mudah-mudahan Allah Taala memberkati kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin.